sinonim dengan perkataan hilal. Apa itu sebenarnya anak bulan? Anak bulan ni sebenarnya adalah cahaya pertama selepas anak bulan melepasi fasa kitaran dia lengkap mengelilingi bumi. Dan itulah kaedah yang perlu kita lakukan untuk mengenal pasti bilakah kita berpuasa, bilakah kita dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri dan bilakah kita dapat menyambut Hari Raya Aidiladha. Sebenarnya aktiviti melihat anak bulan ini dilakukan sepanjang tahun. Setiap bulan dilakukan oleh ahli-ahli falak, dan khususnya Jabatan Mufti, Unit Falak tiap-tiap negeri, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, dan juga penyelidik-penyelidik dalam bidang astronomi di institusi pengajian tinggi. Khususnya sebagai contoh, kita di UiTM, kita ada ahli penyelidik daripada AISA, Islamic Astronomy Solar Astrofizik, yang turut terlibat dalam penyelidikan kenampakan anak bulan di Malaysia. Kenapa kita mesti tengok anak bulan? Adakah kita perlu bergantung kepada hisab semata-mata? Ini bergantung kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa yang di antara kamu yang menyaksikan anak bulan atau mengetahui, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 189 yang mana Allah menyebut dengan maksud, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai peredaran anak bulan, katakanlah peredaran anak bulan itu menandakan waktu-waktu bagi urusan dan amalan khususnya pada manusia, khasnya ibadah haji. Sekiranya kita melihat anak bulan ataupun hilal, maka keesokannya dikira sebagai hari baru. Jika sebaliknya, dianggap esok kita genapkan sebagai 30 hari bulan. Ketetapan ini telah dibuat oleh MABIMS atau lebih dikenali sebagai Menteri-Menteri Agama yang terdiri daripada negara Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk menetapkan dan membuat penyelarasan bahawa awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah perlulah dilaksanakan berdasarkan kepada kaedah ru'yah dan hisab. Kita akan melihat pada 29 hari bulan tiap-tiap bulan hijrah. Sebagai contoh, untuk menentukan awal bulan Ramadan, kita akan melihat anak bulan pada tanggal 29 Syakban pada setiap tahun. Kita tengok kaedah ru'yah. Kenapa kita perlu melihat anak bulan sedangkan kita sudah ada kaedah hisab? Itu adalah untuk memenuhi tuntutan Nabi SAW untuk kita melihat sendiri. Dan perbuatan ru'yah itu adalah fardu kifayah. Di Malaysia kita telah tetapkan kriteria imkanu ru'yah, keboleh nampakkan anak bulan itu sendiri. Ketinggian anak bulan ketika cerapan dilakukan pada 29 hari bulan mestilah melebihi 3 darjah daripada ufuk. Jarak di antara anak bulan dengan kedudukan matahari mestilah melebihi 6 darjah 24 minit. Sekiranya kriteria anak bulan pada hari cerapan melebihi daripada kriteria minimum yang telah ditetapkan dan kita dapat melihat anak bulan, maka esoknya akan bermula hari yang baru. Sebaliknya, sekiranya kriteria anak bulan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan ini, maka keesokannya kita genapkan kepada 30 hari bulan. Sebanyak 29 lokasi melihat anak bulan di Malaysia. Sekiranya terdapat salah satu kawasan daripada 29 lokasi dapat melihat anak bulan, maka pemerintah akan memutuskan menyambut ketibaan bulan baru. Sekiranya di Selangor tidak kelihatan anak bulan, tetapi di Kedah, di Pahang kelihatan anak bulan, maka hukum untuk menyambut Ramadan, Syawal dan sebagainya akan diterima seluruh Malaysia. Bagaimana berlaku perbezaan hari di kalangan penduduk di negara Indonesia? Ada di kalangan mereka yang mengamalkan puasa mengikut kepada pegangan pandangan golongan yang kita kenali sebagai Muhammadiyah, dan juga ada mereka yang memegang kepada pandangan Majelis Ulama Indonesia sebagai contoh. Kaedah yang digunakan oleh mereka dalam mensabitkan bermulanya awal Ramadan ataupun awal Syawal, seperti mana yang saya sebut tadi, di Malaysia kita menggunakan kaedah ru'yah dan hisab. Menjawab isu tentang jumlah bilangan puasa. Seandainya kita berpuasa lewat 1 hari daripada Mekah dan kita menyambut hari raya di Saudi yang mana menyambut hari raya lebih awal 1 hari berbanding Malaysia. Perlu diingatkan bahawa kita perlu tahu berapakah bilangan hari yang kita berpuasa. Maka apa yang perlu mereka buat? Mereka wajib menunaikan menyambut hari raya di tanah suci seperti mana diraikan masyarakat di tanah suci Mekah, kerana hukum haram berpuasa bagi umat Islam pada 1 Syawal. Dalam hal ini
mereka telah berpuasa selama 28 hari dan perlu mengqadakkan puasa selepas tamatnya Ramadan. Sedikit pesanan untuk diri saya dan kepada masyarakat di luar sana. Yang pertama, kita perlu faham bagaimana kaedah menentukan anak bulan di Malaysia itu berlaku, dan yang kedua, kita perlu patuh kepada keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya bagaimana keputusan pengisytiharaan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijjah yang akan dibuat oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja yang telah mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagi saya, kita perlu faham bagaimana kaedah itu dilakukan supaya tidak berlaku salah faham dalam kalangan masyarakat, agar tidak timbul keadaan yang kucak kacir, lebih-lebih lagi dia menjadi fitnah kepada agama Islam itu sendiri.